A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang menonton, yang sedang tengok video Madah Tarikh dengan secara ringkas dari saya Suhaimi bin Abdul Hamid sebagai guru mengajar Madah Tarikh kelas 7. Salam sejahtera, salam muhibah, salam maju jaya kepada pelajar lelaki dan juga perempuan yang saya dikasihi sekalian. Alhamdulillah wa syukrillah. Sama-sama kita memanjatkan puja dan juga puji serta kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala lagi kasih dan saya lagi taruh umur kita untuk mengabdi di kita kepadanya, dan juga Tuhan saat itu jaga rohani dan juga jismani kita, boleh buat segala-gala amal ibadat dengan sempurna dan selamat. Kita itu selamat daripada penyakit-penyakit yang duk tipu di kawasan rumah kita di hari ini, dalam 3 wilayah dan juga seluruh negara-negara ataupun sedunia. Sebuah dunia di hari ini tipu bala dengan wabak COVID-19. Maka kita ucap banyak-banyaklah kepada Allah Subhanahu wa taala boleh kita itu jauh selamat daripada penyakit-penyakit yang tersebut tadi. Alhamdulillah sebanyak-banyak mungkin. Maka jangan tinggallah kita amalan-amalan kita untuk sebagai benteng, sebagai pagar, sebagai krok pongkan kita saat itu dengan amalan amalan yang kita disediakan. Baik. Dari nasihat di saya sendiri dan juga kita semua. Sebelum masuk ke tajuk ngaji. Jadi minggu lepas kita telah ngaji dah latar belakang sejarah kerajaan Bani Abbasiyah. Maka di hari ini kita hubung pula di pelajaran 3. Di pelajaran 3. Sistem pemerintahan Bani Abbas. Sebelum dan juga sesudahnya, jikalau ada tersalah dan tersilap dari saya hurai dan juga daripada tutur kata, tutur bahasa kata saya ni, jikalau kata tak sedap dengar gapo pun, ataupun tak faham mana pun, saya mohon maaf. Di awal, saya minta maaf di awal. Lepas tu jika ada nak komentar ataupun nak komen, boleh. Saya terima untuk sebagai nak kritik. Tak kira ibu-ibu pelajar ke, boleh. Sebab memang saya sendiri pun bukan ahli sejarah. Saya tak serupa dengan ustaz-ustaz lagi-lagi. Sebab ni saya ni untuk memahami sejarah-sejarah. Insya-Allah lah. Baik, kita tak lewatkan masa. Kita masuk tajuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 3. Sistem pemerintahan Bani Abbas. Kita kena faham dulu sistem. Sistem itu kalau cara-cara ataupun kalau dalam bahasa Sia kata rabuk. Benda nak gerak sana itu nak ada jalan dia. Jalur dia. Jalur pemerintahan. Kalau mutu je kena ada injing lah. Sistem dia untuk nak gerak segala badan, segala tayar ke apa kena gerak kena ada injing dulu. Kena hidup di injing dulu. Maka sistem ni untuk cara-cara yang nak pergi kat itu. Sistem. Kalau saya kata rabuk lah. Kalau mau kita kecek mau kita ni cara-cara pemerintahan. Dan boleh pergi pasal makna lagi. Cuma saya nak pasal sini ni pasal maknanya cara-cara mudah. Mula nak kita faham. Ataupun undang-undang boleh juga. Undang-undang pemerintahan dalam pemerintahan Bani Abbas boleh juga. Ya banyak. Itu kalimah Melayu ni kaya. Kaya bahasa. Atau kaya. Okey, tengok satu. Sistem beraja. Cara pemerintahan Bani Abbas ni sistem raja.
Nah, dia pakai rebub. Kasat, Pram Hakasat Song Pen Permuk. Nah, supaya negeri sia kita ni ya pakai Pram Hakasat Song Pen Permuk. Nah, gapo putusnya semua itu sudah dirajo. Nah, tak ada sudah di nayuk Rata Menteri. Nah, ya sudah di prayuk, sudah di apa? Bukan prayuk, sudah di kesat, Pram Hakasat. Ya sudah di Pram Hakasat. Karena negeri sini ya pakai rebop racati peta ini. Nah, apa sistem demokrasi. Nah, sistem demokrasi saat ini pengito putusnya kalau demokrasi saat itu putusnya tak ramah seorang tetapi yo guna saja apa pengito yo tok saja. Nah, yo tok saja winapok kata tu yo tak ada ganah. Nah, bukan teroris dok lah. Nah, bukan diktator dok. Nah, sistem raja ning cek men berkata betul keturunan lah. Mek jadi ayah, anak, cucu cicit cocok hingga sampai su lagi. Nah, tu pakai rabuk sistem raja. Nah, sebagaimana ni seperti asafah apabila asafah tu nama orang, asafah tu nama orang ditobul dilatih. Dilatih menjadi khalifah. Kita pada khalifah ni orang ganti Rasulullah, orang ganti Nabi. Dinamakan khalifah. Khalifah itu bahasa Arab. Bahasa Jawa kita pengganti. Nah, pengganti. Kalau kacak apa kita tempat kita ni ganti. Nah, orang ganti. Terganti. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, lepas pada Asafah atau Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, kemudian lepas pada Abu Ja'far Al-Mansur tu Isa bin Musa. Sepupu dengan ini. Nah, sepupu dengan apa? Dengan Asafah, dengan Abu Mansur tu jadi sepupu. Nah, yo kalau orang jadi rabuk raja ni kena ambil belah lepok. Nah, belah lepok. Pok turun kepada anak. Kalau ada anak yatima. Nah, kalau ada anak yatima tak boleh, kena pergi cari ater dulu. Nah, lek kok apa lek kok nakal lah. Kok iya jadi kok nolak. Ya supaya dengan rupa pergi kok saka tu jugalah. Pusaka nenek boleh makan asobah, boleh makan usuh ke apa semua tu. Maka pemerintahan ni pun jadi supaya nak seakal tu juga. Nah, cuma kita tak jauh lah. Nah, kemudian dengan tipu hela, nah yang licin oleh Abu Ja'far. Nah, Khalifah Abu Ja'far ni tu orang itu Abu Ja'far ni seorang yang pintar. Nah, pintar di sini ni maknanya orang yang otak liga lah, otak cergah. Untuk dari segi pemikiran. Nah, mengubah apa? Mengubah keputusan yang telah diakui bersama. Biasanya yang dia fok pak ni contohnya Asafah, Khalifah Asafah dan juga Abu Ja'far dan juga Isa bin Musa ni punya jani ye. Nah, dalam keputusan satu perkara saat itu, nah, maka Abu Ja'far saat itu dia bijak. Nah, ya bijak. Bagaimana bijak atau boleh dia. Nah, untuk nak jadi khalifah diri dia saat ni tu. Tu Abu Ja'far. Nah, secara ringkas sini. Nah, hingga Isa bin Musa, hingga teguh lagi. Hingga Isa bin Musa meletak jabatan itu. Nah, ketika ni pakat nak jadi dalam Bani Abbasiyah ni untuk nak pakat latih. Nah, nak pakat latih jadi apa? Jadi khalifah lah. Aku nampak Abu Ja'far, ni nampak Asafah. Maka Abu Ja'far kata, tak apa gini, aku jadi. Sama-sama ni fok ni boleh pakai jadi boleh jadi apa khalifah laka. Satu Asafah. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Yang tiga Musa bin Isa. Isa bin Musa. Nah, maka Isa bin Musa pun letak jawatan. Tak apa mu cara. Kata orang tahu, tak apa mu cara. Mu jadi khalifah. Muhammad bin Khalifah Abu Ja'far Mansur ditabuh memegang jawatan wali ahad gantinya pada tahun 147. Maka okey, jadi Abu Ja'far. Nah, Abu Ja'far jadi khalifah. Bawa Abu Ja'far khalifah tu jadi khalifah setelah maka Muhammad. Nah, bin Khalifah Abu Ja'far Mansur ditabul. Maka lepas pada Abu Ja'far letak jawatan pula, maka Muhammad bin Khalifah Abu Ja'far ni nak jadi khalifah pula. Nah, memegang jawatan Ali Ahad ganti Abu Ja'far Al-Mansur dan itu pada tahun
147 Hijriah. Nah, 147 Hijrah ataupun Hijriah. 147 ning bila mek jok ni Nabi hijrah kepada Madinah. Nabi mek Mekah pergi kepada Madinah. Bila satu situ. Nah, maka 1, 2, 3, 4, 5 ning hingga sampai 147. Pas lelon ning. Nah, hijrah kita lah ni 1443. Nah, 1443. Nak terlama tak lama tu tak kita buat luk kurang. Nah, tarawih kita kira tengok. Nah. Batu. 2. Tengok akar 2 besar. Akar 2 besar. 2. Memperkukuhkan kerajaan. Apabila jadi khalifah dah. Maka kita kena kuatlah, kena tahanlah. Dalam jawatan kita ni tu. Kita kena buatlah. Kita kena buat panggil tu apabila jadi kita pemimpin itu kita kena buat sempurna lah. Kita sebagai pemimpin ni. Seperti kita misal kata kita dalam kelas 7 saat ni ada ketua, ada naib, ada naik kanan, naik kiri, ada setiausaha, ada ekonomi, ada bahagian pendidik. Misal kata ada laga. Maka tanggungjawab masing-masing. Tapi berat sikit ketua lah, dia kena jaga anak buah dia nak buat lagu mana, ada buah yang ngaji-ngaji, nak buat lagu mana, anak buah dia pandai peheh serta pandai baca, pandai tulis. Tu. Buat. Untuk sebagai satu organisasi, sebagai satu kelompok. Maka bagi kerajaan pun nak buat lagu mana, nak kerajaan ni kemah, nak ada taban saat itu, dimulia, disanjung, dihormat oleh rakyat-rakyat jelata. Maka ia kena fikir. Ia kena fikir. Orang jadi pemimpin saat itu, orang jadi khalifah. Supaya banding sama kita, segi politik sama kita di hari ni, politik negeri Syekh. Kita banding sikit. Tengok. Kalau pun Prayut saat ni tu, dia jadi naik Ratna Menteri ni, orang yang baik, dengan fikrah-fikrah orang, dengan orang duk show gapo, maka orang tak ada belagak sepada hari ni. Dibakok pelajar-pelajar tu duk belagak. Prayut apa gapo semua tu tak ada bek tu. Tu. Di sinilah orang panggil kalaulah seorang jadi pemimpin, seorang jadi khalifah, seorang jadi presiden, maka kena jagalah. Orang panggil kata jagalah hati-hati rakyat. Hati-hati di hati ni jaga perasaan rakyat jelata. Yo nak gapo. Tu di hari ni kita sebagai pelajar, maka kita kena dengar arahan daripada guru. Masa lalu ni saya duk ngajar demo ni, demo kena dengar. Video saya duk atas duk ning, duk pasal ning. Demo kena jagalah. Jaga beno, jaga kena tengok. Serta WPH. Tu. Pas saya pula nak buat lagu, nak buat wifi itu PH. Ada idea saya lah. Lepas tu pihak sekolah nak buat lagu mana nabi guru sedak duk sekolah. Dia kena ada cara ya pula. Baru lagu tak balas dengan pemberian, barulah guru hormat kepada pemberian. Maka pelajar pun hormat pada guru. Soal seperti juga seperti Tok Ime mau jaga ke kampung. Tok Nebe kena jaga ke kampung. Yang ke kampung beci, yang ke kampung lengit. Tu salah satu. Apabila kita saat itu jadi pemimpin masa depan, kita kena ambil orang bawah daripada kita dulu. Penting-pentingnya orang bawah dulu daripada kita. Itulah sempurna kita sebagai orang panggil pemimpin. InsyaAllah itu. Memperkukuhkan kerajaan. Pada masa Khalifah Abu Abbas As-Saffah awal-awal, pada masa bila? Pada masa Khalifah dia, Khalifah Abu Abbas. As-Saffah ni awal-awal mula-mula pekerjaan yang telah dijalan oleh yang jalankan ialah menyatukan umat. Abu Abbas As-Saffah ni dia mula-mula kerja apabila dia nak jadi khalifah, satu cara dia buat mula-mula, iaitu untuk menyatukan umat. Menyatukan umat. Satu bani Arab saat itu untuk sepahame. Orang panggil kata sepahame, satukan hati. Barulah kita orang bawah saat itu barulah duk sempurna. Ada kalimah satu padu.
Tuh. Dan ada lagi. Dan memperkuatkan kedudukan negara Islam. Nah, memperkuatkan. Dikuat di sini maknanya untuk mempertahankan kedudukan negara Islam. Orang nak buat lagu mana orang lah daripada masa tu orang kafir lah khususnya nak gerun, nak takut kepada orang Islam. Dan juga memperkuatkan kita ni sebagai orang Islam. Dalam jati diri kita saat itu kena kuat segala bentuk sebagai orang Islam. Apa Islam aja, apa Islam lagi, apa Islam suruh, agama suruh itu. Itu yang kita kena buat. Nah, maka tu dua perkara ya Wak. Satu menyatukan umat. Yang kedua memperkuatkan negara Islam. Jangan orang lain mari ceroboh. Negara-negara kafir mari ceroboh. Mari buat karuk, mari buat kenak, mari tenah gapo. Tu. Nah, kedudukan negara Islam yang didiami oleh dua kabilah Quraisy. Sebab apa? Karena masa tu orang antara orang Quraisy ni duduk bala. Geno. Tengok lagi. Yang bermusuh-musuhan di antara satu sama lain. Hidup bala fok yo dua-dua orang itu. Dua-dua orang mana? Orang Arab Quraisy dengan orang Arab Quraisy. Ni jadi khalifah ni. Nah, jadi bentuk kerajaan Islam ni. Lagu mana? Nah, baik mana? Dengan membunuh semua Bani Umayyah yang ditemui. Kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah. Dua-dua kerajaan ini tak pelago. Tapi fok yo saat itu satu keturunan sahabat sepupu ya dua-dua ni. Sepupu dua-dua ni. Nah, mek yang datah lah bukan fok yo lening. Tok yang tah. Nah, daging dah kau tulo. Nah, fok yo dua ni daging dah kau tulo. Apa kaum Bani Abbas apabila jumpanya Bani Umayyah maka bunuh sekarang. Fok Bani Umayyah katah bunuh. Tu situ dah tu untuk nak memperkuatkan negara-negara Islam dan juga untuk nak menyatukan umat. Situ orang Quraisy belaka, Arab Quraisy belaka, dua orang ni Bani Umayyah pun Arab Quraisy, Bani Abbasiyah pun Arab Quraisy. Tetapi jadi ada permusuhan di antara dua ni. Kes ya ada. Kes masalah ke apa? Hak kerajaan ni, harta kerajaan, harta kerajaan dua-dua ni. Tu. Walaupun setengah mereka tidak terlibat dalam urusan politik pun. Walaupun keturunan Bani Umayyah tak ada sakut pau mereka tak ada sakut pau dengan segi pemerintah. Kutik bunuh bih. Ni apa panggil lang paupan. Tu bunuh bih. Sepaka budak bunuh. Nah, ya kata kejamnya. Nah, kejamnya saudara-saudara Islam buat sama saudara-saudara Islam. Seperti kita dah hari ini. Orang yang sanggup duduk bersama dengan orang kafir. Bersama dengan orang kafir sanggupnya makan darah sama-sama Islam, itulah yang paling teruk. Yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dua-dua Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah ni, dua-dua kan ini bukan kafir ni, sama-sama darah Islam dah. Tapi panggil jangan lagi sanggup lagi untuk nak permusuhan antara dua-dua tu. Karena tak pelagor teteh pemerintah tu. Lepas tu bunuh semua habis Bani Umayyah. Walaupun orang-orang tu saat itu tak ada sakut dengan politik, tak ada sakut dengan segi pemerintah. Bukan ya dia besok jadi kena rata menteri, besok tak besok jadi gapo-gapo pun dalam kerajaan saat itu. Tak bunuh habis. Misal kata bako, cak nak Bani kata bako ni, bako Bani Umayyah ni tu bunuh bus. Tak kira budak, tak kira hak tu sikit ada, tak kira orang tua. Bunuh tu. Sebab tu lah Abu Abbas Al-Safah ni
tujuan yang mula-mula perlu jadi khalifah itu untuk nak menyatukan umat. Umat mana nih? Bani Umayyah dengan Abbasiyah nak satu. Dan juga nak memperkuatkan kedudukan negara Islam. Kalaulah kita saat itu taklah satu padu, tak kuat dah, dua-dua Islam sama Islam tak kuat, tak satu, maka orang nak mai buat karut saat itu, orang nak kena saat itu, mudah lah. Nah, mudah sangat. Mudah sangat orang nak buat karut, nak buat kena. Nah, tuh. Apabila kita kuat, kita kabur ramai-ramai nih. Nih kita kabur sini. Ini kita dah seorang sama seorang. Dia mau upih kok ni patah, dia mau upih kok ni patah. Tetapi apabila kita ramai, pelago kat ni. Mari baik nak pun tak patah dah. Tuh. Dah. Tuh. Maka Khalifah Abu Abbas pun membunuh Bani Umayyah dengan sebab terpengaruh dengan menumbangkannya. Sebab boleh dia bunuh hak itu kerana demo tu untuk nak make kuasa. Bani Umayyah nak tewah kemangi nak tewah. Ning lah pucuk daripada ke apa? Nih, sifat deki. Nih sifat deki. Sebab apa? Sebab kerajaan Bani Umayyah pun ya ada orang hok kena. Orang Arab Quraisy saat itu punya kena juga Bani Umayyah. Dalam Bani Abbasiyah pun ada juga orang ayat-ayatnya kena kepada Abbasiyah. Nah, hak situ dah Abu Abbas ni tu tak jang. Nak uwi rakyat-rakyat sana itu sokang fokno, sokang Bani Umayyah. Kita say ke wiga. Maka lalu tu dia bunuh. Nah, terbunuh bis. Nah, bagi orang-orang Bani Umayyah. Nah, tu. Nah, maka dan mengambil tindakan secara keras. Piye secara keras? Ning, Abu Abbas ni tu tak kira, tak kira siapa-siapa. Tak kira kata budak halus, orang tua, muda-mudi, tino yate, tak kira. Bunuh habis-habis. Tu. Bukan sahaja terhadap musuh mereka. Kalau orang kafir tu siap dah. Nah, ya pergi yang musuh siap dah kalau orang kafir. Ni pun orang-orang sama-sama Islam. Ya ketik bunuh habis juga. Sebab itulah kita saat itu mesti jagalah. Orang panggil kata kedudukan kita. Nah, kedudukan sebagai orang Islam tu sama-sama bela, kena sama-sama jaga. Kita sebagai saudara Islam tu kita kena jaga. Nah, jangan duk kena gi mari, cucur gi mari. Nah, kita sebagai sama-sama Islam tu balah lagi tapi kita maaf. Nah, kita maafkanlah kepada saudara-saudara kita, jangan kita balas saat itu. Nah, sedia benda nafsu ni sedia gitulah. Ada balah, ada tak silap pehek, ada macam-macam. Tetapi yang untuk nak memperbaiki, untuk nak baik kita semula itu dengan memaafkan. Nah, antara satu sama lain. Nah, batu mereka juga bertindak keras terhadap penyokongnya. Orang habis tu nak tahu ganahnya. Nah, Abu Abbas itu orang yang biasa jadi dalam betul ada kerajaan Bani Umayyah ni pun dia bunuh sirat dah. Betul orang yang penyokong, rakyat yang sokong dari yang sokong Bani Umayyah itu pun dia kutik bunuh juga. Nak atau dah. Orang panggil sifat orang saat ni tu beci atau pelengik saat itu je betul. Lepas tu ada tambah pula deki satu lagi. Satu sifat lagi deki yang itu habislah lah. Nah, habislah deki kepada manusia, deki sama-sama saudara. Tu. Nah, yang disyoki syok songsai. Nah, potong songsai. Nah, yang ni sokang Bani Umayyah ni, tak boleh lagu, bunuh. Tu tentang kejujuran mereka seperti Abu Salamah. Piye tak biasa bunuh? Yaitu Abu Salamah, Hafsah bin Sulaiman dan Sulaiman bin Kasir. Dua-dua orang ni yang tak setia kepada Fa'iyah, tak ada duk dupela belah pihak Bani Umayyah dak. Dia duk tengah. Kena bunuh juga. Tu ni atau kekejaman. Nah, orang panggil tu kekerasan bagi Bani Abbas untuk nak selesainya tak sebi ada kukeng dalam politik, dalam bentuk politik. Nah, tu dia kena bunuh tu bangsa masa dulu. Nah, gapo-gapo bunuh.
Nah, habis itu. Lepas tu yang ke seterusnya menghapuskan anasir. Nah, itu menghapuskan anasir yang bertentangan. Yaitu kalau bahasa anasir itu apa panggilnya? Orang panggil kata unsur. Nah, anasir itu unsur. Kalau bahasa sia kata orang prakop. Nah, kalau nak PH lagi nyo, nah unsur sak nining yang sakuk pauk. Nah, yang sakuk pauk. Nah, yang sakuk pauk beno. Bagi Abu Abbas. Nah, Abu Abbas Asafah ni untuk nak hapus yang orang sakuk pauk daripada Bani Abbas Abadi Umayyah. Putih kiau kong kalau bahasa Cina kata. Nah, hak dalam Bani Umayyah tu yang nak weh habis. Situlah. Nah, situ ialah supernya kerajaan yang duk syok ke terhadap kepada kumpulan yang tertentu di syok ke kata fok ni ke duk wak fok ni tu. Situ dah panggil duk syok ke. Maka dia nak cuci situ, dia nak cuci tu. Nah, untuk memperkukuhkan tunjang negara Bani Abbasiyah, sebab ya hapus anasir unsur-unsur orang yang duk sakut pak dari bani kerajaan itu, apabila yo wave ni maka yo boleh teher lah. Nah, yo boleh teher. Yo boleh teher segi untuk nak kukuh negara-negara hak ni tu. Nah, kalau Bani Malaysia ni tu kalaulah ataupun Ibrahim saat itu tubik daripada Nayuk Kisi daripada Datuk Menteri, maka orang lain kati saat ni kena kalangan orang fok yo juga. Sebab apa? Sebab untuk nak jaga. Nah, nak jaga selok belok yang fok Ibrahim saat itu yo buat saat ni. Tu. Tetapi hak ning yo nak hapus bagi kerajaan Bani Umayyah. Tu. Nah, Abu Ja'far itu usaha menghapuskan anasir-anasir yang bertentangan itu di antaranya piyatik. Hak yo nak uwe. Hak yo nak uwe kisi-kisi, hak yo nak uwe segi tak harap. Ya tak harap kata kalau misal kata duk dalam kerajaan Bani Abbas ni takut orang mari dikacah, takut orang mari leteh. Piyatik satunya Abdullah bin Ali. Nah, Abdullah bin Ali, bapa saudaranya, pak dara yo diri. Nah, pak dara Abu Abbas saat itu. Nah, yang memimpin tentera-tentera dari ahli Khurasan, ahli Syam. Dua puak yang boleh pergi. Dua apa nah? Kalau dua cawange. Nah, dua cawange di tep satunya cawange di Khurasan. Ini kok di Syam. Yang boleh pergi dua kabilah. Nah, yang boleh pergi dua kabilah. Boleh pergi dua kongpan lah macam mana kata. Yang boleh pergi tentera Abdullah bin Ali yang itu, pak nakeyo ni tu, dia boleh kum tahan dua kongtap. Nah, dua kongtap itu kongtap satunya di Khorasan dan juga yang kedua di Syam. Nah, ahli bandar Al-Jaziri dan ahli bandar Al-Muwassil. Nah, Mosul bahasa apa ni? Mosul. Nah, ahli bandar Mosul itu dia boleh cara juga. Nah, Abdullah bin Ali saat ini. Nah, atau ia orang berami dia luah jugalah. Sebab tu Abu Abbas saat itu dia nak wear lah. Pak nakeyo ni daripada jawab teh. Kerana apa? Kerana Abdullah itu dia boleh pergi. Dia boleh yang satunya boleh pergi kongtap. Nah, pergi tentera. Nah, di Khorasan juga di Syam. Dua dah. Lepas tu boleh pergi ahli kampung, ahli bandar. Nah, ahli kampung iaitu kampung Al-Jaziri dan juga ahli kampung Mosul ni. Dia boleh pergi dua-dua ni. Tu sebab tu kalaulah orang nak main segi politik ni tu dia nak baca ke ni boleh. Nak baca ke ni boleh. Mana orang ramai, mana orang sikit, mana orang sokangnya banyak, mana orang sokangnya sikit. Tu bagi situ kena main. Nah, lalu itulah Abu Abbas itu dia tahu kata Abdullah itu yo orang hormat, orang yang terhormat dia saat itu, maka orang dengar yo. Orang dengar yo. Nah, orang dengar Abdullah bin Ali saat ini. Sebab itulah Abu Abbas ni yo cabut
yo nak buai, nah yo nak hapuh. Abdullah bin Ali itu daripada Jawate Khalifah Bani Abbasiyah. Tak sewi adilah tiap lah tau tak sewi Abdullah kan itu jadi dok laki jo kaje wa emo orang pergi tentera pemimpin pergi tentera. Sebab orang boleh pergi tentera ni orang yang hebat lah, orang boleh kum kong tap boleh. Boleh kum kong tap boleh ni orang yang hebat benar. Mudah untuk nak revolusi, nak balik, nak patiwak sana je mudah. Tu sahabat tu abah ni yo wed dulu lagi. Takut pok nak yo takut pok nak yo lipat kelek. Tu. Satu iaitu Abdullah bin Ali, hak yo bimbe taruh. Yang keduanya Abu Muslim Al-Khurasani. Pengasas negara Bani Abbasiyah. Dan yang terpengaruh di Khorasan. Di Khorasan lakon ni urur-urur ni. Sebab je bimbe takut Abu Muslim ni juga Al-Khurasani pengasas negara ni orang yang duk jadi negara di Khorasan. Pengasas ni orang yang duk berihan duk cara di Khorasan. Yang kedua. Dan juga yang terakhir ni Bani Ali bin Abi Thalib. Golongan keturunan Sayyidina Ali. Keturunan Sayyidina Ali. Ya bimai juga ni fok ni. Keturunan Sayyidina Ali. Mereka ini sentiasa mempengaruhi jiwa orang ramai. Abu Abah ni ya bimai tak kata keturunan Sayyidina Ali ni diri ni orang yang ikut ramai juga. Sebab pak orang ni pak orang mana tu? Abu Bakar, Umar, Usman, Ali ni orang yang dijanji oleh Nabi. Kalaulah yo atau yo mati saat itu ikutlah pak orang ni. Mujalah turut pak orang ni tak salah, tak silap syirak. Betul dengan aku, super dengan aku. Tu Nabi besar kepada umat Islam pada masa tu sebelum Nabi nak wafat. Lepas tu orang pun pakat hormat jugalah Ali. Moga Sayyidina Ali ni orang yang di Khalifah Ar-Rasyidin yang terakhir. Khalifah Ar-Rasyidin yang terakhir lah. Maka orang hormat lagi, orang tu dengar lagi. Ramai lah orang dengar ni sebab perintah Nabi tu. Kerana pemberontakan Bani Abbas itu dilaku dan berjaya dengan nama mereka. Tu. Sebab apa boleh Abu Abbas itu nak murih keng sangat dengan Sayyidina Ali, keturunan Ali ni. Kerana kaum keturunan Ali saat itu, Sayyidina Ali saat itu pemberontak. Satu buat cat kong kamlang fok yo saat itu untuk nak genete, nak gi balik, nak gi rutuh kisi Bani Abbas. Tu. Dan juga jaya. Susunnya Sayyidina Ali itu jaya. Ali sepupu dengan Nabi. Dan juga Ali saat itu jadi menantu Nabi. Yang nikah dengan Siti Fatimah. Maka dua-dua orang itu boleh anaknya dua orang, Hasan dan Husain. Maka fok cucu kawan anak cucu ni lah. Kawan anak cucu ni lah. Berontak lawe dengan Bani Abbas saat itu hingga sampai jaya. Tu dengan nama mereka orang yang paling pengaruhi orang ramai. Sebab itulah orang ramai lagi tu pakat dengar arohe pakat dengar apa saja yang keturunan Sayyidina Ali itu royak. Maka orang kampung itu dengar. Pada hari itu ialah Muhammad bin Abdullah cicik. Ni. Piyotik. Mempengaruhi orang ramai. Piyotik pada hari itu tu ialah Muhammad bin Abdullah. Bukan Nabi ni. Ni Muhammad bin Abdullah ni cicik Hasan. Cicik. Kalau kira ni lon apa? Look lon. Kalau saja kata lon. Kalau lon tu hualan. Rambut tak ada. Ni lon. Cicik. Cicik. Anak kita. Tu anak kita.
Anak, anak kita, cucu baru. Anak. Tu. Lewat anak lagi. So. Lewat pada cucu kita nu. Lewat pada cucu kita nu. Tu tanya umi lah, tanya umi dengan ayah baik mana cucu cecok cicik ni. Tanya. Iaitu Muhammad bin Abdullah. Cicik Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Tu. Sebab tu dah tiga-tiga orang ni Abu Abbas ni tu dia tak sewiadi betul kerajaan. Dia nak ubah nama tiga-tiga orang ni. Kerana apa? Kerana kalau lafaz ni ada tiga-tiga ni takut orang yang pengaruhi nak ceroboh fok dia pula. Nak kenak fok dia pula. Nak lawan dengan Bani Abbas pula. Nak lawan dengan kerajaan Bani Abbasiyah pula. Lalu itulah fok dia wak tak fight tu lom orang panggil. Kalau pepatah Syiah tak fight tu ni sipai bela-bela lagi. Tak sewi fok ni kira. Kira untuk kau kebut sana itu tak sewi fok ni kira tu kau kebut lagi. Takut kalau misal kau kebut ni tu hancurlah Bani Abbasiyah. Tu. Naik atas masa dulu tu dok ada dah. Dok mabak ni tikai lagi mari. Tikai lagi mari ni ada dah. Tak sewi mu naik, tak sewi ku naik. Aku pandai, tak sewi aku pandai naik. Tu ada dah masa dulu. Tak nak batu masalah ni tak nak kecek lah. Lebih lagi kita di akhir zaman ni, lebih lagi orang nak fitnah pada kita tu banyak. Tu. Itulah ala qada pada malam ni ngaji madah sejarah, madah tarikh Bani Abbasiyah. Bagi saya jika ada tersalah dan tersilap mohon maaf. Dan juga pesan saya ataupun arah saya suruh buat tulis, suruh tulis bagi kita semua ni jadi pelajar ketiga ni hingga sampai akhir saat ni tulis serta kita tu buku gambar dan post masuk dalam kelum kelas 7 dalam Cosawa kelas 7 yang lewat saya bawah post tu untuk saya nak cek nama dan juga nak beri markah pada kita. Bagi saya kata saja wallahu alam bisawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.